Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim, amma ba'd. Alhamdulillah, kita dapat bersama-sama sekali lagi tazkirah ringkas, tazkirah Ramadan. Tazkirah ini adalah siri yang kelima. InsyaAllah tazkirah kita santai-santai sahaja sebagai ulang kaji pengetahuan kita tentang berkenaan dengan bulan Ramadan. Di dalam dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawa bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkan Al-Quran. Pada ayat yang berbunyi Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Muslimin dan muslimat ayahanda bonda yang saya kasihi sekalian, cukup istimewa bulan Ramadan dan punya kelebihan sangat besar. Inilah saja satu-satunya bulan dalam bulan Islam yang disebut oleh Allah secara terang, Syahrul Ramadana, syahr bulan Ramadan. Subhanallah, Syahrul Ramadan. Kalau kita baca Quran daripada awal sampailah ke akhir, kita tidak akan bertemu. Allah Ta'ala menyebut Syahrul Rajabah, Syahrul Muharram, Syahrul Rabiul Awal, tidak ada sebut. Melainkan yang disebut dalam Quran ialah Syahrul Ramadan. Begitulah menunjukkan tentang kelebihan dan kehebatan bulan Ramadan yang kita sekarang ini berada di dalamnya. Baik. Syahrul Ramadan dalam tafsir, dan Syahrul Ramadan, bulan Ramadan ini bulan yang keberapa dalam bulan Islam? Boleh jadi kalau saya tanya secara spontan kepada kanak-kanak, mungkin orang dewasa pun boleh jadi dia tak boleh nak jawab secara mudah. Bulan Ramadan ialah bulan yang ke-9 daripada bulan-bulan Islam. Kadang-kadang kita pun terlupa, tak teringat, tak teragak bulan berapa bulan Ramadan ini. Kalau bulan orang putih kita hafal, kita mudah ingat kan, bulan Mei, sebut bulan Mei, bulan 5. Sebut bulan Julai, bulan 7. Tapi bulan Ramadan, nanti dulu. Bulan berapa, aku nolak bilang dulu. Tak apalah. Jadi itu nak maklumannya begitulah. Bulan Syaban, bulan Ramadan ialah bulan yang ke-9. Dan dalam Islam ni, bulan tu sama ada 29 hari ataupun 30 hari. Jadi dalam Islam dia tidak ada sampai 31 hari, tidak ada. Jadi kalau orang lah yang dah berumur dah 50-an, 60-an, sebenarnya umurnya kalau contoh kalau kita kata umurnya 50, boleh jadi umurnya kalau ikut bulan Islam ni boleh jadi umurnya dah 51 atau mungkin barangkali dah 52 tahun. Sebab jumlah bilangan hari dalam bulan Islam dia tidak sama dengan jumlah bilangan hari dalam bulan Masihi. Baik, disebut dalam kitab tafsir Qurtubi bahawa oleh ahlut tarikh, ahli sejarah mengatakan mereka yang pertama sekali melaksanakan puasa Ramadan ialah Nabi Nuh alaihi salam. Awwalu man shama Ramadana Nuhun alaihi salam lamma kharaja minas safinah. Awal-awal mereka yang berpuasa Ramadan, kata ahli tarikh, ahli sejarah, itulah Nabi Nuh alaihi salam ketika mana dia keluar daripada bahteranya. Dan perkara ini telah disebut oleh Mujahid. Mufassir Mujahid mengatakan, kataballahu Ramadana ala kulli ummatin. Allah Ta'ala telah menetapkan Ramadan itu ada pada setiap umat. Sebagaimana ayat yang kita baca dulu kan, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baik, Ramadan secara ringkasnya ambil daripada kata asalnya ramidha yarmadu, mana amat panas. Ramidhan nahar,
panas terik, amat panas siang hari itu, atau panggil Ramadan. Ya. Syiddatul har, bersangatan panas Ramadan. Sebab itu pada umumnya lah, pada ghalib, bila puasa ni dia kebiasaan ni jatuh pada musim panas ataupun pada suasana dan saat biasanya keadaan yang panas. Tak dinafikan. Contoh macam kita sekarang ni, alhamdulillah, ya, tak tahulah kalau di tempat tuan-tuan ya, tempat saya di Kuala Lumpur ni boleh katakan hari-hari ya hujan, 1, 2, 3 Ramadan ya, mendung dan sebagainya. Itu alhamdulillah. Kemudian dikatakan Ramadan itu Ramadan, kenapa? Ni kata setengah ulama, summiya Ramadan tu Ramadan li'annahu yarmadu dzunub. Ramadan tu dinamakan Ramadan kerana Ramadan tu dikatakan boleh membakar dosa-dosa. Siapa yang mansama Ramadana imanan wahtisaban, siapa yang betul-betul berpuasa dengan penuh keimanan, keyakinan, kesetiaan, ya, tanpa berbelah bagi, ya, menerima dengan senang hati perintah Allah dan wahtisab, dan penuh mengharapkan balasan yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka puasa itu mampu untuk menghapuskan dosa-dosa dia. Kenapa Ramadan itu dipanggil Ramadan? Kerana yarmadudz dzunub ay yuhriquha bil a'malis salihah. Ya. Kerana Ramadan itu boleh menghapuskan, boleh membakar segala dosa-dosa itu dengan apa? Bil a'malis salihah, dengan amal-amal yang saleh. Biasa kalau disebut, ya, disebut dalam hadis, ya, kalau diitlak disebut sama pada dosa-dosa ni biasanya merujuk kepada dosa-dosa kecil lah. Ya, adapun dosa-dosa besar wajib kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan kita melakukan amal soleh dalam bulan Ramadan ini, mudah-mudahan dengan amalan soleh itu boleh menghapuskan dosa-dosa kita. Kita bersedekah, kita salat tarawih, ya, kita menolong orang yang susah, ya, kita mendoakan orang lain pun itu amal yang soleh juga. Ya, amal soleh ini luas pengertiannya. Ya, bukan bermakna salat semata-mata Quran, tidak, menolong orang yang susah pun amal yang soleh. Baik. Kemudian disebut dalam ayat ini tadi juga, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Dia bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran. Ya. Disebutkan nassun fi anna al-Quran nuzila fi syahri Ramadan. Ini satu nas. Ya. Jelas bahawa Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Ya, Quran tidak diturunkan pada bulan-bulan yang lain, tapi Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Wahwa, dan ayat ini menjelaskan lagi tentang firman Allah Ta'ala dalam surah Ad-Dukhan, Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ya, sesungguhnya anzalnahu, kami turunkan Quran itu bila? Fi lailatin mubarakah, pada malam yang penuh dengan keberkatan. Jadi disebut dalam surah Ad-Dukhan. Dan apa dia malam yang penuh keberkatan tu? Yakni Lailatul Qadr, ya, pada malam Lailatul Qadar. Juga ayat ini sebagai menjelaskan lagi firmanullah dalam surah Al-Qadr, ya, inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Jadi menunjukkan, ya, fi hadza dalilun anna Lailatul Qadr innama takunu fi Ramadan la fi ghairihi. Ikut sebagaimana disebut dalam tafsir ini, tafsir Qurtubi menyebutkan bahawa berdasarkan kepada ayat-ayat ini bahawasanya Lailatul Qadar itu hanya berlaku pada bulan Ramadan, tidak pada bulan-bulan yang lain. Baik. Maka di sini Allah Taala seperti mana saya sebut di awal tadi, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Allah Taala memuji, ya, Allah Ta'ala memuji, ya, Syahrul Siyam itu, puasa Ramadan itu Syahrul Siyam, bulan puasa, jika nak dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Kenapa bulan Ramadan itu disebut sebagai, ya, bulan puasa yang Allah Ta'ala beri kemuliaan? Ya, kerana Allah memilih daripada bulan-bulan yang lain
li inzalil Qur'anil azim fihi, kerana Allah memilih bulan Ramadan ialah penurunan Al-Quran di dalamnya, dalam bulan Ramadan. Malah ada hadis yang disebut, kalau tak silap dalam Musnad Ahmad, dia menyatakan bahawa seluruh kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi itu diturunkan di dalam bulan Ramadan. Kitab Zabur, ya, diturunkan dalam bulan Ramadan. Kitab Injil pun dalam bulan Ramadan, dan kitab Taurat juga dalam bulan Ramadan. Subhanallah. Jadi begitulah kelebihan yang ada di dalam bulan Ramadan. Yang di dalamnya diturunkan Al-Quran Karim. Dan tidak khilaf bahawa Al-Quran ini diturunkan daripada Lauh Mahfuz pada malam Lailatul Qadar, jumlatan wahidah, ya. Dan satu jumlah, kemudian diletakkan, ya, di Baitul Izzah di langit dunia, dan barulah Jibril alaihi salam membawa turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mufarraqan, dalam keadaan, ya, diturunkan berencir-encir, diturunkan sedikit-sedikit, bihasbil waqa'i', ya, mengikut keadaan peristiwa yang berlaku ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa dzalika fi 20 sanah, dan benda itu berlaku selama 20 tahun. Baik. Kemudian disebut di sini tadi syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Ya, bulan Ramadan ialah bulan diturunkan Al-Quran. Baik. Quran ini ialah nama bagi kalamullah. Ya, ismun li kalamillahi ta'ala. Ya, Quran ialah nama bagi kalamullah. Wa huwa bi makna al-maqru. Ya, Quran ni dengan mana maqru'un, benda yang dibaca. Bukan Quran ni disimpan, ya, diletakkan dalam almari, buat pameran, buat perhiasan, bukan. Ya, Quran tu dengan mana al-maqru'u, iaitu yang dibaca. Ya, min itlaqil masdar wa iradatul maf'ul. Ya, kalau kenalah kaedah begitu dah. Sebutnya masdar, tapi yang dikehendakilah dengan makna isim maf'ul. Quran dengan makna maqru'un. Quran itulah yang dibaca, kena baca. Seperti mana kal masyrub yusamma syaraban, seperti, ya, benda yang diminum, sesuatu yang diminum dipanggil syarab. Ya, syarab, ataupun maktub yang ditulis dipanggil kitab. Jadi Quran ni ambil daripada kata asalnya qara'a yaqra'u qira'atan wa qur'anan. Ya. Jadi Quran tu dengan mana dibaca. Sebab itulah kita ambil peluang di bulan Ramadan ini, sesuai dengan penurunan Quran itu berlaku dalam bulan Ramadan, rebutlah peluang ini untuk sama-sama kita mengisi masa-masa kita, di antara ialah dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Ya. Ada kita baca secara bersendirian, ataupun kita membaca bersama dengan ahli keluarga kita. Itu lebih baik. Sama-sama kita boleh semak bacaan kita sama-sama, ya, saling menegur di antara satu sama lain, ya, dalam pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran kita. Ya, dan bagi saya lah secara peribadi, kita membaca Quran di bulan Ramadan ni bukan target kita nak mesti khatam 30 juz, tidak. Ya, kalau boleh khatam, alhamdulillah. Tak boleh, tidak mengapa. Ya, kita kalau boleh, selain daripada kita nak membaca Quran itu juga, kita cuba perhatikan, tadabburkan makna-maknanya juga. Ya. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulub, ya, am ala qulub am ala qulub bihim aqfaluha. Minta maaf, saya tidak apa ingat ayat Quran itu. Afala yatadabbaruna al-Quran, Tuhan tanya dah. Apakah mereka itu tidak mau tadabbur isi kandungan Al-Quran? Am ala qulubihim aqfal, ataupun hati mereka sudah terkunci. Jadi kita baca Quran, di samping itu juga kita cuba usahakan untuk memerhatikan makna-makna baca. Sekarang ni mudah, ya, seperti yang ada di depan saya sekarang ini, banyak sangat Quran-Quran yang sudah pun siap dengan pengertian-pengertian dia. Jadi kita boleh baca sepintas lalu. Supaya kita baca tu bukan baca sebaca-bacanya, tapi juga kita melihat
ya, akan pengertian ayat-ayat yang kita baca. Sekurang-kurangnya kita ada maklumat, kita tahu apa yang kita baca. Ya, bukan hanya semata-mata baca sahaja. Jadi itulah ya sedikit perkongsian saya pada petang ini. Mudah-mudahan insya-Allah ya, kita ambillah manfaat bersama-sama untuk mempelajari, untuk membaca Al-Quranul Karim. Jangan malu dan jangan segan. Ya. Kita yang boleh baca laju, boleh baca lancar, silakan. Yang boleh baca secara perlahan, silakan. Bacalah ikut qadar kemampuan kita. Tidak jadi masalah. Yang penting kita ada usaha nak membaca Al-Quran. Ya. Jangan kita maknanya kita rasa kita tak boleh, kita langsung kita terus tinggalkan Al-Quran. Jadi sayang. Ya. Jadi ambillah manfaat. Ya, kita belajar daripada orang yang tahu. Ya, sekurang-kurangnya jadikan Ramadan ini sebagai satu titik tolak, sebagai satu memotivasikan diri kita untuk supaya kita ni rasa minat untuk nak membaca Al-Quranul Karim, supaya kita dapat mengambil faedah yang baik daripada bulan Ramadan sesuai dengan penurunan Al-Quran yang berlaku pada bulan Ramadan. Sekian sahaja untuk kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabb ya Rabbal Alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan insya-Allah selamat berbuka puasa.